Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Ya, kembali kita dengan siaran live harian ya. Hari ini fokus saya adalah berhubung dengan tim A UMNO. Okey, dan kenyataan Puat Zakarshi. Untuk makluman sesiapa yang tidak kenal Puat Zakarshi adalah apa orang kata, bekas pengarah orang besar JASA sebelum JASA ditamatkan ya, di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Jadi Puat Zakarshi ni watak utama dalam JASA ya, pada zaman Barisan Nasional sebelum JASA ditamatkan dan kini telah dikembalikan. Jadi Puat Zakarshi ni dia membuat kenyataan, dia berkata bahawa Barisan Nasional ni sekiranya sebab apa yang isu KWSP ni ya, banyak syarat yang tidak masuk akal, banyak syarat pelik yang saya fikirkan adalah pada hemat saya adalah licik ya. Syarat-syarat licik yang dimasukkan ni supaya kerajaan memberitahu, ya, anda boleh mengeluarkan banyak ni dana KWSP, seolah-olah menyambut dan bersetuju dan melutut kepada UMNO atau tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh UMNO, khususnya tim A berhubung dengan KWSP. Tetapi sebenarnya amat sukar bagi pihak-pihak tertentu untuk keluarkan simpanan mereka sebab tak memenuhi syarat. Jadi banyak syarat pelik. Okey. Jadi Puat Zakarshi ni dia beri nasihat kepada Barisan Nasional, tarik je sokongan daripada Perikatan Nasional. Seolah-olah penarikan sokongan ini akan menyebabkan Perikatan Nasional jatuh. Jadi persepsi yang ditimbulkan oleh Puat Zakarshi ini adalah Barisan Nasional ni sungguh kuat ya. Tarik je sokongan kita, maknanya tumbanglah kerajaan pimpinan Perikatan Nasional. Now, pertama sekali ini adalah satu spin besar dan hanya orang-orang bodoh sahaja yang akan termakan spin ini. Okey, seandainya Barisan Nasional benar-benar kuat, dah lama dah tarik sokongan. Tak perlu beri syarat ini, syarat itu, dah lama dah tarik sokongan. Banyak peluang untuk tarik sokongan. Saya ceritakan sedikit. Selepas langkah Sheraton, okay, Zahid terang-terang memberitahu bahawa kerjasama nombor satu, Barisan Nasional tidak merupakan sebahagian daripada Perikatan Nasional. Nombor dua, sokongan terhadap Perikatan Nasional ini adalah sokongan ahli-ahli parlimen. Maknanya mereka hanya melihatnya bukan sebagai sokongan Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional, tapi sokongan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional. Maknanya kita tak lagi melihat kapasiti ahli-ahli parlimen ni sebagai ahli parti, tetapi sebagai ahli Dewan Rakyat. Okay? Ini dah jelas dinyatakan oleh Zahid berulang kali selepas langkah Sheraton. Dan selepas langkah Sheraton juga Najib mengeluarkan kenyataan menyatakan bahawasanya sokongan Barisan Nasional terhadap Perikatan Nasional ni adalah terhad, ada hadnya, ada batasannya. Okay? Dan kenyataan-kenyataan sedemikian banyak dikeluarkan. Okay? Kemudian ya, banyak dikeluarkan. Contohnya ada satu kenyataan tu, bila ada ura-ura kononnya akan berlaku usul tidak percaya, Zahid cepat-cepat datang menyambut kenyataan itu dengan memberi jaminan kepada Muhyiddin bahawa seandainya berlaku usul tidak percaya, maka Barisan Nasional secara en bloc, ya, maknanya seketul, akan memberi sokongan kepada Muhyiddin, ya, dan Barisan Nasional menyokong Muhyiddin sehingga PRU 15. Jadi Barisan Nasional sebenarnya ini adalah kata-kata Zahid yang tidak mewakili seluruh ahli parlimen Barisan Nasional, kerana Zahid sendiri dah mengaku bahawa dia tidak boleh mengawal ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Jadi ini adalah what they call president on paper. Atas kertas memang Zahid adalah presiden, tetapi dia tidak disokong oleh majoriti dalam Barisan Nasional, khususnya UMNO. Tetapi apapun, kenyataan-kenyataan Zahid ni mencerminkan bahawa Barisan Nasional sebenarnya kecut, takut kepada Muhyiddin. Biar saya jelaskan. Okey. Bila pada 27 hari bulan
Julai apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membuat keputusan, memutuskan kes Najib dan mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan jenayah dan menjatuhkannya hukuman penjara 72 tahun dan denda beberapa juta tu. Okey. Zahid memberitahu kepada wartawan bahawa Barisan Nasional akan buat satu keputusan politik yang besar. Jadi dia memberi persepsi bahawa memang nyata, memang Barisan Nasional ni cukup marah dengan keputusan mahkamah. Maknanya seolah-olah Zahid ni dia mengharapkan Muhyiddin campur tangan dalam atau mempengaruhi hakim supaya Najib dibebaskan atau dilepaskan daripada semua pertuduhan. Okey, nampak, memang jelas nampak. Itu misi sebenar. Itu yang saya katakan, misi Zahid, misi Najib adalah untuk selamatkan Tengku dengan apa jua cara sekalipun. Kita dah lihat mereka cuba kerjasama dengan DAP, mereka cuba kerjasama dengan Anwar dan masih bekerjasama dengan Anwar dan masih boleh menerima DAP. Maknanya Umar dah kena kencing. Okay. Tapi apa pun, Zahid buat kenyataan di luar perkarangan mahkamah bahawa akan berlaku satu kenyataan atau keputusan politik besar melibatkan UMNO. Jadi semua orang tertunggu-tunggu apa keputusan tu. 2 hari kemudian Zahid berkata bahawa Barisan Nasional menyokong Perikatan Nasional tetapi tidak akan menjadi sebahagian daripada Perikatan Nasional. Serupa dengan Zahid tidak membuat kenyataan langsung kerana itu dah dinyatakan sejak langkah Sheraton lagi. Mengapa? Sebab Zahid kecut. Sebab Zahid tidak berani, sebab Najib tidak berani, sebab Barisan Nasional dah tahu bahawa sokongan terhadap gabungan tersebut dah makin menyusut. Dan kalau diadakan pilihan raya, sebab pada masa itu memang boleh ada pilihan raya, sebab pada masa itu sekiranya tim A benar-benar marah dan tarik sokongan dari Muhyiddin, Parlimen pasti akan dibubarkan dan akan tercetus pilihan raya. Dan sekiranya tercetus pilihan raya pada ketika itu, maka sudah pasti Barisan Nasional akan menunjukkan prestasi yang jauh lebih rendah. Dan tidak ada belanjawan lagi yang diumumkan, tidak ada apa-apa janji yang boleh dibuat oleh Barisan Nasional. Jadi itu akan menjadi titik penamat, titik noktah bagi Barisan Nasional. Jadi semua retorik ni kita dah dengar banyak kali. Oh, kalau ini kita akan tarik sokongan, kalau itu kita akan tarik sokongan. Kemudian Zahid akan kerah seorang pemimpin sini, seorang pemimpin sana untuk keluar kenyataan. Kalau tak boleh, tarik je sokongan. Jadi mereka bermain perkara ni untuk menimbulkan persepsi bahawa Barisan Nasional berada di ambang nak tolak kepimpinan Muhyiddin. Sebenarnya itu mengarut Barisan Nasional, khususnya tim A, tidak berani dan mereka terpaksa melutut dan menjilat ludah Muhyiddin. Okey, itu satu. Jadi bila Puan Zakarsi membuat kenyataan ni, bagi saya jangan buang masa. Sebabnya, nombor satu, Zahid dengan Najib tahu bahawa seandainya mereka tarik sokongan daripada Muhyiddin dan kerajaan pimpinan Muhyiddin tumbang, tidak akan tercetus pilihan raya. Sebab apa? Angka COVID amat tinggi. Jadi yang di-Pertuan Agong pasti tidak akan bubarkan Parlimen. Maknanya akan berlaku proses memilih Perdana Menteri baru dan mereka amat takut bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad akan kembali sebagai Perdana Menteri dan membawa bersamanya kumpulan Tengku Razaleigh Hamzah. Jadi itu yang amat ditakutkan. Jadi mereka menunggu. Mereka sanggup menunggu sehingga bulan Februari. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Hingga bulan Februari dengan harapan angka COVID akan menjunam. Sebab pada ketika itu, nombor satu, jika mereka cuba cetuskan pembubaran Parlimen, iaitu tarik sokongan daripada Muhyiddin dan cuba cetuskan pembubaran Parlimen, maka nombor satu, belanjawan sudah diumumkan. Maka ada banyak peruntukan-peruntukan yang boleh digunakan oleh menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri dari UMNO yang berpihak kepada Zahid untuk menabur pelbagai janji dari sekarang hingga Februari agar benda ini akan diharapkan mereka terdesak, jadi diharapkan akan mengaut sokongan pengundi atau ramai akan sokong kembali Barisan Nasional. Sebab itu sanggup tunggu sampai Februari. Sebabnya belanjawan ini yang baru diluluskan adalah belanjawan 2021 untuk tahun 2021. Nombor dua, mereka mengharapkan angka COVID dah turun, jadi
parlimen dibubarkan. Okey, itu harapan mereka. Tapi apa pun kita lihat, dulu mereka, Zahid tak berani di luar mahkamah apabila kes Najib diputuskan, tak berani nak beri tahu bahawa mereka akan tarik sokongan dari Muhyiddin. Kemudian masa belanjawan, pelbagai perkara dilambung. Kita perlu benarkan orang keluarkan 10,000 seketul dari akaun satu KWSP. Kemudian apabila Zafrul berkata program iSINA ni akan dilanjutkan kepada semua penduduk Malaysia yang menjadi pencarum KWSP dan terkesan ni dengan wabak COVID ni atau hilang pekerjaan dan sebagainya, maka Barisan Nasional menyokong belanjawan 2021 pada peringkat dasar. Kemudian tiba-tiba pelbagai syarat diletakkan pada 3 hari bulan Disember apabila KWSP mengumumkan syarat-syarat untuk pengeluaran dana daripada akaun satu tu. Pelbagai syarat dikenakan. Jadi syarat ini tidak masuk akal, bagi saya adalah licik, dan ini semua sebenarnya adalah satu helah untuk memberi persepsi seolah-olah Zafrul ni setuju melutut kepada UMNO, tapi sebenarnya memang suka untuk ramai pihak keluarkan dana tu. Tetapi adakah tim A menarik sokongan daripada Muhyiddin? Tidak. Pada 15 hari bulan Disember selepas bacaan ketiga belanjawan, masih diluluskan belanjawan. Ini lagi satu bukti bahawa sebenarnya mereka tidak berani untuk tarik sokongan daripada Muhyiddin. Jadi Zahid, Puat Zakarshi, Najib dan sebagainya yang asyik keluar kenyataan ni, please stop it. Jangan buang masa. Anda semua tidak berani untuk cetuskan untuk tumbangkan kerajaan pimpinan Muhyiddin. Anda tahu sokongan majoriti ada bersama gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Tengku Razali Hamzah. Jadi jangan buang masa dengan retorik ini. Just mengaku kepada rakyat bahawa anda sekarang sanggup menjilat ludah Muhyiddin. Dan sama juga seperti mana Zahid dan Najib terdesak dan terpaksa jilat ludah Muhyiddin, Muhyiddin juga terdesak dan terpaksa jilat ludah Zahid dan Najib. Jadi jilat sama jilat. Inilah kerajaan yang kita ada sekarang. Jadi inilah penjelasan pendek saya berkenaan dengan situasi politik terkini melibatkan UMNO, khususnya berkait dengan kenyataan Puat Zakarshi terkini. Ya, jadi saya tidak ingin memanjangkan sidang media ni, sidang live ni untuk menyentuh perkara-perkara lain, kerana perkara lain tu kita akan bincang esok atau lusa. Ya. Jadi sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya. Jangan lupa saudara-saudari cari di ruang komen dan subscribe kepada saluran Telegram saya. Dan apa yang saya ceritakan tadi ada juga terkandung di dalam satu artikel yang setelah saya tulis, yang juga link dia saya akan letak di ruang komen. Jadi sehingga kita berjumpa esok atau lusa, wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.